Tak ada contoh. Kalau bawa sini, ini ya tak sah. Jangan nasi bukit ni semua. Kita azan, kita azan dalam dia tahu. Baik, kita mulakan pengajian hadis pada malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya kata oleh Muhammad Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja ataupun sesungguhnya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna. Itulah orang-orang yang punya akal yang sempurna. Baik, alhamdulillah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu din." Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang dihormati fadil tuan imam kita, Tuan Haji Mansur, seterusnya tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa, sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah sekali lagi pada malam ni tuan-tuan kita dapat bersama. Malam ni kita baca hadis kitab Riyadhus Shalihin. Hadis berapa tuan-tuan? Tanda tak? Ada 96. Hadis 96. 96. Hadis 96 dalam bab mubadarah. Mubadarah makna bersegera. Mubadarah fi amalis solihah, bersegera untuk mengerjakan amalan yang soleh, ataupun al-mubadirah fil khairat, bersegera untuk melakukan perkara-perkara kebajikan. Baik.
Jadi hadis malam ini itulah hadis di muka surat 198, hadis yang ke-96. Anhu, daripadanya. Disebut situ anhu, daripadanya. Nya siapa? Nya Abu Hurairah lah. Kerana di belakang disebutkan hadis diterima daripada Abu Hurairah. Hadis yang ke-95. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bi amali sam'an. Itulah kan hadis belakang. Jadi malam ni hadis ni pun juga diterima daripada Abu Hurairah. Bapa kucing. Abu Hurairah ni gelaran kepada sahabat Nabi lah. Bapa kucing, kerana dia ni memang suka pada kucing. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khaibar. Kan la'utiyanna hazirayah rajulan tuhibbullah wa rasulahu yabtahullahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma ahbabtu al-imarata illa yawma izin patasawartu laha raja'a an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu fa'atahu iyaha wa qala amshi wa la taltafit hatta yaftahu Allahu alaika. Amshi ataupun imshi, maksudnya kita imshi wala taltafit hatta yaftahu Allah alaika. Fasar aliyun syai'a summa waqafa wa lam yattafit fasaraha ya Rasulullah ala maza uqatilan nas qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa iza fa'alu faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Muslim. Patasawartu huwa bishini muhmalah. Kan? Wa huwa bishini muhmalah ay wasabtu mutalli'an. Wasabtu mutalli'an. Baik, panjang sikit hadis ni malam ni tuan-tuan. Jadi apa maksudnya? Anhu diterimakan juga daripadanya Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khaibar. Nabi telah bersabda ataupun telah berkatalah pada hari peperangan Khaibar. Namanya peperangan Khaibar. Apa yang kata Nabi? Nabi kata apa? La'utiyanna hazirayah rajulan tuhibbullah wa rasulah. Sungguh aku akan serahkan ataupun sungguh aku akan berikan hazihi rayah, ini bendera. Rayah mana bendera lah. Bendera ini ataupun ini bendera lah. Kalau terjemahan harfiahnya ini bendera. Tapi kalau kita tukar pada ayat lain, bendera inilah. Bendera ini, terbalikkan. Kerana Arab, bahasa Arab dia memang macam tu lah. Macam tu. Ini bendera. Tapi sebenarnya kalau bahasa Melayu, bendera ini. Tak? Rajulan, seorang lelaki. Yuhibbullahu rasulahu. Yang mana lelaki itu mencintai Allah dan juga Rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi. Yang mana Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan ala yadaihi, di atas tangannya. Yang Allah Ta'ala akan menggunakan kemenangan di tangannya. Di tangannya lah lelaki tadilah yang pegang bendera tadi. Cuma tak tahu lagi siapa yang Nabi nak bagi ni. Tak tahu lagi. Cuma Nabi beritahu, dia kata aku nak bagi bendera ni pada mana-mana di kalangan kamu ni, kan, ataupun salah seorang daripada kalangan ni yang mana dia mencintai Allah Ta'ala dan Rasul. Macam tu. Qala Umar, maka tiba-tiba Umar berkata,
ma ahbabtu al-imarata illa yauma izin. Kata Umar, dia kata, aku tidak suka menjadi pemimpin kecuali di saat ini. Ma ahbabtu imarata illa yaum izin. Aku tidak suka jadi pemimpin kecuali pada hari inilah. Macam tu. Soalan macam Umar ni nak kata nak promote dia lah, nak promote diri dia. Mana supaya Nabi ni serahkan bendera pada dia lah, pada Umar. Baik. Fatasawartu laha raja'a an udiya laha. Okay? Maka aku menonjolkan diri kepada Rasulullah dengan harapan aku dipanggil olehnya. Jadi promote diri dia lah. Dia kata ma ahbabtu imarata illa yaum izin. Aku tak suka jadi pemimpin kecuali hari ni. Hari ni aku suka sangat nak jadi pemimpin. Mana dia nak supaya Nabi ni serahkan bendera itu ataupun panji-panji itu kepada dia. Kerana dalam peperangan ni tuan-tuan, bendera penting. Bendera apa? Penting. Kalau jatuh bendera, apalah? Kalah lah. Betul tak? Jadi mestilah orang yang pegang bendera tu orang yang betul-betul mantap lah macam tu. Dari segi yang kata pertahanan dia. Betul tak? Kalau dia tak mantap pertahanan, macam mana dia nak pegang bendera? Kena bendera jatuh, dia kalah lah macam tu. Baik. Kemudian pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali ibn Abi Thalib. Tiba-tiba tuan-tuan Nabi panggil Ali. Umar declare supaya dia dapat pegang bendera tu, tapi Nabi tak bagi pada Umar. Tapi Nabi bagi kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fa'atahu iyaha. Maka lalu Nabi memberikan akan Ali akan bendera tadi. Rupanya dapat bendera tu Ali bin Abi Thalib, bukannya Umar dapat bendera. Macam tu. Wa qala, dan berkata ia, imshi wala tatafid hatta yatullah alaika. Imshi mana berjalanlah. Jalanlah ataupun bergeraklah. Wala yaltafid, jangan berpaling ke belakang. Hatta sehingga yaftahullah alaika, sehingga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada engkau. Engkau ni siapa? Ali lah. Sehingga Allah Ta'ala memberikan kemenangan pada engkau, wahai Ali. Nampak tak? Cuma nak cerita sini tuan-tuan. Jadi umat Nabi SAW ni lebih tahulah siapa yang layak untuk pegang bendera itu. Tapi adakah Umar tak layak? Umar pun kira layak jugalah. Tapi Nabi dia seorang Nabi kan, tentu dia lebih tahulah siapa orang yang paling layak untuk memegang bendera tersebut. Tapi kalau nak kirakan gagah, hebat, Umar pun gagah juga. Para sahabat yang lain pun gagah juga. Sama juga gagah. Sini Hamzah pun gagah juga kan. Tapi yang pegang dapat bendera tu Ali. Kan? Dan sahabat-sahabat yang lain pun setuju. Tak ada nak bangkang lah. Tak ada orang kata kita nak merajuk. Tak ada. Alah, aku tak dapat bendera lah. Tak jadilah pergi perang. Malah nak pergi perang lah. Bendera tak dapat pegang. Macam tu. Itu tak penting lah pegang bendera. Baik, kemudian pasar Aliun syai'an. Kemudian lalu berjalanlah Ali kan beberapa langkah. Maka berjalanlah Ali dengan beberapa langkah. Pasar alaihi syai'an. Summa waqafa, kemudian Ali pun berhenti. Walam yaltafid, dan dia tidak berpaling ke belakang. Walam yaltafid. Jadi Ali tadi bila dah dapat bendera, dah pegang bendera, maka dia pun berjalanlah ke depan, maju ke depan. Setelah dia maju beberapa langkah, kemudian dia berhenti. Kemudian dia berhenti tapi dia tak berpaling kepada belakang lah. Fasaraha, maka tiba-tiba dia pun bertempik lah macam tu. Bertempik ataupun menjerit. Fasaraha. Apa yang dia kata? Ya Rasulullah, ala maza qatilan nas. Wahai Rasulullah, atas apa aku perlu memerangi manusia? Untuk apa aku pergi perang ni? Untuk apa tujuannya aku pergi perang ni? Qala, maka Nabi SAW pun bersabda, qatilhum hatta yashhadu alla ilaha illallah.
peranglah mereka sehingga semua mereka tadi mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Fa iza fa'alu, maka apabila mereka melakukan demikian. Apa maksud melakukan demikian tuan-tuan? Melakukan mengucap syahadah tadi. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Fa iza fa'alu, apabila mereka melakukan demikian, mana demikian tadi mengucap syahadah, maksud Islam lah. Faqad mana'u minka dima'hum wa amalahum illa bihaqqiha, maka sungguh tertegahlah mereka itu daripada engkau akan darah mereka dan juga harta-harta mereka. Jadi kalau mereka dah mengucap syahadah, haramlah bagi kamu untuk membunuh mereka lagi. Persoalannya kalau mereka tu berpura-pura macam mana? Pura-pura lah mengucap syahadah. Ini antara dia orang tu dengan Allah Ta'ala lah. Jadi di segi hukum zahirnya dia dah mengucap syahadah. Bila dah mengucap syahadah, tak bolehlah kita bunuh lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu suasana dalam peperangan lah macam tu. Mana tentera Islam lawan tentera kafir. Betul tak? Kita Indonesia ni tak adalah macam tu. Kan? Cuma kata bising-bising macam tu je lah. Bising-bising macam tu lah. Dalam alam media masa dan sebagainya. Tapi tak adalah sampai orang kata perang-perang, tak ada lagi. Belum lagi lah. Harap-harap tak berlaku lah macam tu. Macam tu. Ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Nabi itu banyak berlaku peperangan. Memang Arab ni memang suka perang. Sebelum Nabi dilantik ini Nabi pun banyak perang dah. Nabi pun terlibat dalam peperangan sebelum daripada dilantik sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa saudara Nabi terlibat dalam peperangan. Nabi ditugaskan untuk memungut anak-anak panah dan diberikan kepada bapa saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Baik. Kemudian apa kata Nabi tadi? Fa iza fa'alu faqad mana'u minka dima'hum wa amwalahum illa bihaqqiha. Maka apabila mereka melakukan demikian, mana melakukan demikian ini mengucap syahadah, faqad mana'u, maka sungguh tertegahlah mereka itu minka daripada engkau, dima'ahum wa amwalahum, harta-harta mereka, darah-darah mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya kita boleh tuntut darah, barulah boleh tuntut. Kalau tak boleh tuntut darah, jangan pandai-pandai nak tuntut darah. Okay? Baik, kalau di Malaysia ni pula ada undang-undang kan? Ada undang-undang, ikutlah undang-undang. Kemudian wa hisabuhum ala Allah, dan penghisapan mereka itu di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud penghisapan mereka di atas Allah? Maknanya kita hukum pada zahir orang itu. Kalau dia dah mengucap syahadah, tak bolehlah kita bunuh lagi, kata Nabi. Tak bolehlah kita bunuh lagi. Kalau dia pura-pura, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada juga orang-orang kafir ni disebabkan dia takut kena bunuh, dia pun berpura-pura lah, kan, mengucap syahadah. Tapi lepas tu dia sembah pahala balik. Asal dia dah selamat, tak kena bunuh, dia lepas tu sembah pahala balik. Macam tu. Jadi Nabi kata wa hisabuhum ala Allah, dan hisab mereka itu di atas Allah Taala. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Fatasawartu huwa bisyinin muhmalah. Maka kalimat tasyawartu dengan sin muhmalah. Sin mana sin yang tidak ada titik. Sin muhmalah maksudnya huruf sin yang tidak ada titik. Sin kosong macam itulah. Tak ada titik. Tak ada titik tiga lah. Kalau ada titik tiga tu huruf shin. Shin kan, ada tiga titik. Sebab sin ni ada dua je. Satu ada titik, satu tak ada titik. Kalau jim dengan ha tu dia ada tiga kan. Ha, kalau tak ada titik tu ha. Kalau ada titik tu, titik atas ke titik tengah? Titik atas tu kha. Titik bawah, titik tengah tu huruf jim kan. Tu yang cerita Piramli tu. Jim mata buta lah, jim pakai toncit lah dan sebagainya kan. Gitu. Baik. Baik.
Jadi apa maksud dengan fatasawartu? Maksudnya wasabtu muttalian. Maksudnya aku serahkan bendera. Aku serahkan bendera. Aku berikan bendera tadilah. Fatasawartu laha raja'a. Maksudnya aku mengharapkan. Bukan mana? Tasawwur tu maknanya aku memunculkan diri. Mempromosikan dirilah. Kan Umar tadi mempromosikan dirinya supaya dia dapat memegang bendera tadi, panji-panji dalam peperangan tadi. Tapi Nabi tak bagi pada dia. Nabi bagi kepada Ali bin Abi Talib. Kenapa? Wallahu alam lah. Tentu Nabi lebih tahulah siapa yang paling layak pegang bendera itu. Macam tu. Baik. Kita lihat dia punya terjemahan dia daripada Abu Hurairah, bahawa pada hari peperangan Khaybar Rasulullah SAW bersabda, aku akan berikan bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, yang mana Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepadanya. Kan? Sebenarnya kalau ikut para sahabat pun semua cinta Allah Ta'ala dan Rasul. Semua cinta Allah Ta'ala. Asal dah para sahabat semua cinta ke Allah Ta'ala dan Rasul. Baik, kemudian berkata Umar, aku tidak suka menjadi pemimpin kecuali di saat itu, maka aku munculkan diri kepada Rasulullah dengan harapan aku dipanggil olehnya untuk memegang bendera itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Ali bin Abi Talib, lalu diberikan bendera itu kepadanya sambil bersabda, berjalanlah dan jangan menoleh ke belakang sehingga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada engkau. Maka berjalanlah dia maju ke depan, berjalan maju ke depan lah dengan berpelangkah. Kemudian dia berhenti tetapi tidak menoleh. Lalu dia menjerit, bertempik ataupun menjerit. Sarakha ni maksudnya bertempik, menjerit, bertempik. Apa yang dia kata? Ya Rasulullah, atas apakah aku memerangi orang? Apa aku nak perang ni orang kafir ni? Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, perangilah mereka sehingga mereka mengaku bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Apabila mereka mengakui yang demikian itu, maka diharamkan atas engkau darah mereka dan harta mereka melainkan dengan hak. Kan? Hitungan amalan mereka terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahanlah. Baik. Pada keterangan hadis ini, Khaybar adalah sebuah bandar besar di utara Madinah. Peperangan Khaybar. Khaybar ni kawasan orang Yahudi. Kawasan perkampungan orang Yahudi namanya Khaybar. Okey. Bandar besar di utara Madinah ke arah Syam, jaraknya lebih kurang 100 batu daripada Madinah. Masya-Allah tuan-tuan, jauh tu 100 batu. Tahu tak? Dulu jauh lah. Sekarang ni mungkin tak jauh, betul tak? Naik kenderaan, naik bas dan sebagainya. Macam tu. Baik. Sama juga macam Mekah Madinah kan jauh. Tapi sekarang dah ada bas. Senang kan? Aircon pula sedap ni kan? Tak ada masalah lah jarak tu. Kecuali bas rosak lah. Selagi tak rosak okey. Baik, apakah pengajaran daripada hadis ini? Pertama, kasih ke Allah dan Rasul hanya dicapai dengan melaksanakan perintah kedua-duanya dan menjauhi segala larangannya. Jadi macam mana dikatakan kasih kepada Allah dan Rasulullah? Kasih Allah dan Rasul maknanya kita melaksanakan segala arahan Allah dan juga kita tinggalkan diri, hindarkan diri pada segala larangan Allah Ta'ala dan juga segala larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini membuktikan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menceritakan perkara gaib yang akan berlaku. Dan ianya berlaku seperti ceritakan, iaitu pembukaan kota Khaybar. Selepas tu maka Islam menang dalam peperangan Khaybar tadilah. Dan banyak kalangan Yahudi itu telah pun ditawan. Banyak Yahudi ditawan. Dan Nabi akhirnya berkahwin dengan salah seorang daripada anak kepada pemimpin Yahudi. Anak kepada pemimpin Yahudi. Ada seorang isteri baginda Rasulullah, dia keturunan Yahudi. Macam tu. Kemudian dia masuk Islam lah. Baik.
Kemudian seorang muslim mukmin wajib melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segera. So mana kalau ada perintah-perintah daripada Allah Taala Rasul, wajiblah kita melaksanakan, tak boleh kita nak tangguh-tangguh dan sebagainya. Kecuali kalau kita keadaan uzur, selagi mana tidak ada uzur, selagi itulah wajib kita laksanakan. Contoh solat. Solat dah masuk waktu, wajiblah kita laksanakan. Jangan duk buat benda lain lagi. Usik sana, usik sini, capai sana, capai sini sebagainya. Akhirnya waktu dah nak habis barulah kan kelang kabut nak solat. Banyak kalau kita macam tu. Itu pun kalau solat. Itu pun dah hujung waktu. Yang tak solat langsung macam mana? Lagi parah lah. Lagi parah yang tak solat langsung. Kau tak tahu je. Kan? Sedangkan masjid surau tu dia punya sound dia dah kuat dah tu. Kuat kan? Tapi tak datang juga, tak dapat cakap lah. Tahu tak? Speaker dah bagus, tu tak? Sound dah bagus. Azan dah satu kampung terengah, sampai ke Corok Sunda terengah dah. Tapi tak sampai juga ke masjid ni. Tak dapat nak cakap tu dah. Je tu. Baik, seterusnya yang keempat, tidak harus membunuh orang yang bertutur 2 kalimah syahadah. So maknanya kalau dalam konteks dalam suasana peperangan, kalau berlaku kes berlaku macam tadi, kan, kita dah nak bunuh dia dah. Dah nak bunuh dia. Kan? Kemudian dia mengucap kalimah syahadat. Jadi tak boleh kita bunuh dia lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Cuma suasana yang berlaku dengan, ada satu kisah yang berlaku pada Nabi dengan seorang lelaki kafir kan. Tu lain kisah, tu lain sikit. Di mana Nabi ketika dalam satu peperangan, Nabi berbaring. Nabi berbaring rehatlah di bawah sebatang pokok. Dan Nabi meletakkan dia punya pedang tu, disangkut pedang tu pada dahan pokok tadi. Ketika Nabi baring itu, tiba-tiba datanglah seorang lelaki, seorang lelaki kafir. Kan? Dia ambil pedang Nabi tadi dan diunuskan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikata pada Rasulullah, "Ya Muhammad, siapa yang akan selamatkan kau ni? Ya Muhammad, siapa yang akan selamatkan kau sekarang? Aku nak bunuh kau ni." Apa jawapan Rasulullah? Allah. Allah yang akan selamatkan saya. Bila sebut ya Allah tu kan, tiba-tiba menggetarlah lelaki tadi tangan dia, lalu pedang tu pun jatuh. Maka Nabi pun ambil pedang tadi. Kan? Dan Nabi pun hunus pula dengan dia pula. Sekarang ni siapa pula yang kau nak menyelamatkan kau? Siapa yang nak selamatkan kau? Dia pun tak berani nak kata Tuhan dia. Orang kafir tadi dia tak berani nak sebut Tuhan aku yang akan selamatkan aku. Tuhan berhala dia lah. Kan dia sama berhala, Al-Mannan, Al-Latta, Al-Uzza kan. Itu nama-nama berhala dia, nama-nama besar berhala. Dia pun tak confident nak jawab berhala dia boleh selamatkan dia. Tapi dia jawab apa? Engkau ya Muhammad yang akan selamatkan aku. Dia cakap balik, Rasulullah yang akan selamatkan dia. Macam tu. Tapi Nabi tak jadi dah bunuh dia, Nabi tak bunuh dia. Nabi kan lepaskan dia lah. Macam tu. Nampak tak? Itu suasana yang berbeza lah yang berlaku macam tadi. Baik, kemudian tidak harus membunuh orang yang bertutur 2 kalimah syahadat kecuali jika dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dihukum bunuh, seperti membunuh orang. Dalam konteks Islam ni kan, A membunuh si B. A bunuh si B, kemudian si waris dia boleh menuntut bunuh. Boleh menuntut supaya si dibunuh, hukum bunuh jugalah, kerana telah membunuh ahli keluarga si B tadi kan. Jadi tapi kalau seandainya keluarga si B itu memaafkan kesalahan dia, itu lainlah. Cuma dalam konteks Islam ni pun kena bayar diat juga. Kalau apa oleh keluarga dia memaafkan, kena bayar diat dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Macam tu. Daripada mana sejarahnya dapat 100 ekor unta, satu nyawa tu harganya 100 ekor unta? Kerana berdasarkan pada kisah yang berlaku pada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itulah datuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datuknya bernazar, kalau dia mendapat anak yang ke-10 anak lelaki,
kan, dia akan korbankan salah seorang anaknya ke Kaabah ataupun ke berhala lah. Dia akan korbankan salah seorang anaknya. Kalau dia mendapat anaknya yang ke-10 lelaki. Dan anaknya 10 itu lelaki juga. 9 orang lelaki. Ada orang riwayat lain menyatakan dia pun ada anak perempuan. Tapi lebih dihalaikan dia ada 10 orang lelaki termasuklah Abdullah, iaitulah ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Jadi oleh kerana dia telah bernazar, maka dia kena laksanakan nazar dia. Maka ditulislah ke 10 nama anak tadi, dibuat cabutan, kan 10 orang anak dia, mana yang nama naik itu akan dikorbankan. Dia pun cabutlah, buat undian kan, undi anak tadi. Jadi bila dibuat undian, yang naik itu nama Abdullah, iaitulah ayah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nak dikorbankan saja, adik-adiknya, abang-abang lain semuanya cakap dengan ayah. Ayah, janganlah korbankan Abdullah ni. Ayah, janganlah korbankan, kami sayang dengan dia, kami suka dengan dia. Janganlah dikorbankan. Macam tu. Jadi akhirnya Abdul Muttalib pun fikir jugalah. Jadi tak jadi korban. Tapi kenalah. Jadi orang Arab macam tu, dia kata pergilah jumpa dengan tutup bomoh ke, ada seorang dukun Arab perempuan lah. Pergilah tanya dengan dia apa pendapat dia. Maka dukun tadi pun kata, masa tu Arab tu kan banyak tentang dukun-dukun kan, ahli sihir dan sebagainya kan, percaya dengan benda-benda macam tu. Dia kata kan, kena buat undian. Kalau diundi tu naik nama Abdullah, tapi tak jadi nak disembelih Abdullah, maka naklah digantikan dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta. Mana? Satu nyawa diganti dengan 10 ekor. 10 ekor unta lah. Okay, kalau seandainya dibuat undian lagi, naik nama Abdullah lagi, kan kena lagi ditebus dengan 10 ekor unta lagi. Jadi buatlah sampai 10 kali. 10 kali maknanya tetap naik nama Abdullah. Jadi kenalah ditebus dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nampak tak? Pada kali yang 11 dicabut undi lagi, barulah naik nama unta. Tak adalah nama Abdullah lagi. Macam tu. Maka oleh sebabkan Abdul Talib ni, dia seorang yang kaya. Orang golongan bangsawan, betul. Dia tak kisah pun kan. Dengan 100 unta dia, melambat unta dia. Unta dia melambat. Maka dia pun disebabkan oleh dia nak tunaikan nazar dia tadi, maka dia kena jugalah. Kan? Mengorbankan dengan 100 ekor unta untuk menebus Abdullah tadi. Nak tebus Abdullah kena bayar dengan 100 ekor unta. Kan? Maka dia pun tunaikanlah untuk menyelamatkan nama Abdullah. Menyelamatkan Abdullah daripada disembelih, dikorbankan. Daripada kisah tadi tuan-tuan, maka dia bersambung sampai kepada sejarah Islam. Sehinggalah pada zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi mana kalau seandainya satu nyawa itu telah dikorbankan, maka naklah diganti dengan 100 ekor unta diat dia. Macam tu. Itu pun kalau ahli keluarga memaafkan. Kalau ahli keluarga tak maafkan, tetaplah bunuh bala bunuh lah macam tu. Baik. Kemudian yang kelima, hukum Islam dilaksanakan menurut perbuatan zahir. Manakala batin terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita hukum benda zahir. Sedangkan Allah Taala hukum benda batin. Macam tu. Yang keenam, zakat boleh diambil secara paksa daripada orang yang memiliki harta. Yang wajib zakat jika tidak ditunaikan secara sukarela. Nampak tak? Mana pihak berkuasa bolehlah. Kan pihak berkuasa bolehlah memaksa mana-mana orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka mereka naklah didenda dan sebagainya supaya dipaksa mengeluarkan zakat. Macam tu. Tapi dah paksa lainlah cerita dia. Maklumlah paksa. Kan mana walaupun dia bayar juga, tapi dalam keadaan terpaksa, kan? Tapi tak samalah pahalanya berbanding dengan orang yang membayar secara sukarela.
Orang sukarela pun bayar zakat juga. Yang ini bayar zakat juga tapi kena paksa. Mana beza tak? Beza kan? Walaupun dia bayar juga zakat, sebabkan oleh pemerintah paksa dia bayar lah. Tapi di segi nisbah pahalanya takkan sama. Ini ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang ni dipaksa, tak samalah. Kita nak paksa ke ataupun nak orang kata sukarela. Tak paksa kan dia tak bayar. Betul kan? Tak paksa tak bayar. Yang keenam, orang yang cintakan Allah dan Rasulnya akan mendapat balasan yang semua di dunia dan akhirat. Oleh itu, bersegeralah dan berlumba-lumba kamu dalam melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, semua dalam konteks beramal ni tuan, kita kena berlumba-lumba. Malahan ada separuh ulama pula kata, kalau kita tak berlumba-lumba maka termasuk dalam hukum makruh. Makruh tak berlumba. Contohnya dalam berdiri di saf hadapan. Berdiri saf hadapan kan. Banyak orang dia tak nak duduk saf hadapan. Dia suruh duduk saf belakang. Tak? Kenapa duduk saf belakang? Contoh sembahyang Jumaat lah kan. Sembahyang Jumaat kan. Kan namanya duduk saf belakang? Kenapa? Cepat balik. Senang dah cepat balik. Tak? Ataupun kalau tidur pun orang tak nampak. Apalagi kalau dia balik tembok kan. Dia duduk balik tembok tu memang tak nampak. Imam pun tak nampak, khatib pun tak nampak, orang tidur belakang tu. Jadi dia suka duduk belakang. Okey. Jadi dalam konteks Islam ni, dalam solat berjemaah kita digalakkan duduk di saf hadapan. Kalau saf hadapan dah penuh, barulah duduk saf yang seterusnya. Macam tu. Ini saf hadapan banyak kosong lagi, tapi masing-masing duduk kat belakang macam tu. Kemudian itu juga dalam bab bersedekah. Dalam bab bersedekah pun kita digalakkan berlumba-lumba bersedekah. Macam tu. Tapi banyak kalau kita kan, alah tunggulah aku kaya dulu. Dah kaya besok barulah aku sedekah. Jadi dalam bab bersedekah ni tak semestinya kaya. Berapa yang kita boleh bagilah. Ikut pada kemampuan kita kan. Kalau duit banyak, boleh bagi yang kata sekali sumbangan tu RM100. Masuk dalam peti surau masjid tu masuk RM100. Tapi kalau kita duit pun tak cukup-cukup makan je, bagilah RM5. Kalau RM1 tu macam Koman Mona lah kan, RM1. Baik. Baik. Kemudian yang ke-8, orang Islam yang sedang memerangi orang-orang kafir dan musyrikin janganlah berhenti menyerang sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadat. Ini dalam suasana dalam peperangan. Suasana peperangan mana Islam lawan orang kafir. Okey. Kalau suasana di Indonesia ni sekarang ni tidak ada peperangan, aman, damai kan. Macam tu. Jadi tak kudutlah dalam konteks macam ni. Yang ke-9, orang kafir dan musyrikin yang ditawan dalam peperangan boleh diberi kata 2, iaitu bersyahadah ataupun jizyah. Jadi orang kafir yang musyrikin yang telah ditawan, contohlah peperangan Khaybar, banyak tentera-tentera Yahudi itu, orang Yahudi telah ditawan dalam peperangan tadi. Jadi mereka diberi pilihan sama ada mengucap kalimah syahadah ataupun tak. Macam tu. Kalau tak nak mengucapkan syahadah, jadi mereka dikenaki membayar jizyah. Kan? Dan pada zaman peperangan Khaybar, pada masa perang Khaybar, Nabi menyerahkan semula tanah-tanah Khaybar itu pada mereka. Tetapi mereka dikenaki membayar jizyah kepada orang Islam. Kepada kerajaan Islam masa itulah. Sebab kata tanah Khaybar tu besar juga, tanah Khaybar di kawasan dia. Dan subur pula. Mana tanaman-tanaman menjadi, kan, kambing-kambing, binatang ternakan menjadi. Jadi kalau diambil alih kawasan tersebut, maka tak ada siapa nak musuhkan kawasan itu. Jadi Nabi akhirnya menyerahkan kepada orang Yahudi untuk kata membangunkan semula kawasan Khaybar. Tetapi dengan syarat mereka kena membayar jizyah kepada kerajaan Islam pada masa tersebutlah. Macam tu. Baik, seterusnya bab yang seterusnya bab fi mujahadah. Bab bersungguh-sungguh menjalankan amal.
Manusia muslim mukmin tidak dapat melarikan diri daripada perjuangan, sama ada perjuangan melawan hawa nafsu untuk menunaikan ibadah ataupun meninggalkan kemungkaran ataupun kemaksiatan ataupun berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah perang fisabilillah. Macam tu. Maknanya dengan arti kata asal kita Islam beriman, maknanya kita tak pernah lagi. Tak boleh nak melepas diri, tak boleh. Pertama, lawan hawa nafsu, memang tak apalah. Kan? Hawa nafsu, kesyaitan dan sebagainya, kita tak pernah dapat melepaskan diri, kita kena lawan juga. Macam tu. Begitu juga kemungkaran, kemaksiatan yang berlaku, sama ada di kiri, kanan dan sebagainya, wajib kita cegah. Kemudian berjihad pada jalan Allah Ta'ala pun wajib juga kita laksanakan jihad. Kalau suasana keadaan memerlukan, wajiblah. Contohnya kalau Malaysia ni ditawan oleh tentera kafir, orang kafir datang, kan, serang, wajiblah kita perang lawan mereka. Hukum jihad masa tu dah wajib pula berjihad, wajib berjihad. Kalau tidak nanti habis, kan, kalau kita ni lanyak oleh mereka, macam tu, dirampas dan sebagainya. Baik. Jadi kata musannif, manusia mukmin muslim tidak dapat melarikan diri daripada perjuangan, sama ada perjuangan lawan nafsu, hawa nafsu ataupun berjihad pada jalan Allah Taala. Sebab jihad ada dua, satu jihad asghar, yang kedua jihad akbar. Jihad asghar ialah jihad kecil, itulah perang. Jihad akbar, jihad besar, lawan nafsu. Kenapa lawan nafsu ni dikatakan jihad akbar, jihad besar? Kalau nafsu ni dia jenis musuh yang tak nampak. Dia duduk dalam badan kita. Tapi dia menjadi musuh pada kita. Kan? Kalau jihad orang kafir ni, orang kafir itu nampak depan mata kita. Sampai ke dekat dan sebagainya, tapi kita nampaklah dia. Kan? Kalau zaman sekarang ni orang pakai radar je sekarang kan. Pakai radar je, tembak sana, tembak sini. Kan, ikutlah ke mana tembak, tapi adalah dia punya bacaan-bacaan dia. Jadi dia tahulah sasaran musuh tu pada dia, walaupun musuh tu tak nampak pun. Tak nampak musuh pun. Tapi dengan teknologi sekarang ni, kan, walaupun kita duduk 10 batu daripada sini pun kita tahu musuh tu ada kat mana. Kan, kemudahan teknologi lah macam tu. Mana musuh yang bukan dalam badan kita. Yang nafsu ni musuh dalam badan kita. Ini pun musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut lagi teruk dia, tuan. Syaitan pun musuh dalam selimut. Kan? Dia tidur sama kita. Kalau musuh dia tak tidur sama kita. Dia tidur tempat dia. Nafsu ni dia tidur dengan kita sendiri. Mana kita pergi dia ikut. Syaitan macam tu juga. Mana kita pergi dia ikut. Ni lagi bahaya, tuan. Itu sebabnya Nabi kata, kan, raja'na, kami kembali min jihadil akbar ila jihadil asghar. Kami kembali kepada jihad yang besar, ada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Kami kembali kepada jihad yang kecil kepada jihad yang besar, iaitulah melawan hawa nafsu. Lawan nafsu ni lagi berat. Dia lagi berat, kan? Hawa nafsu ni dia lagi licik. Lagi licik, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak bangun subuh tu, dia main lagi mainkan peranan, kan? Syaitan juga mainkan peranan. Tak payahlah kau bangun, tak payahlah kau alim bona, gitu. Tak payahlah alim-alim bona, tak payahlah soleh-soleh bona, gitu. Biarlah dia ada lah orang azan tu ke masjid tu, ke surau tu, biarlah dia. Ada lah imam tu, ada lah jemaah tu ramai tu, tak payah pergi pun tak apa. Sembahyang ke rumah je, sian rumah, kan? Sembahyang ke rumah seorang. Tak? Pandai dia tu. Dia licik. Dia licik dia tu, syaitan tu, nafsu tu. Dia pandai memperdayakan kita. Macam tu. Kalau musuh kan, saya tak boleh nak perdayakan kita tu, tak? Macam tu. Nampak, kita nampak dia. Baik. Jadi Allah Ta'ala menyebut Al-Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh fina pada kami,
lanahdiyan lahum, maka sungguh kami tunjukkan bagi mereka itu subulana, jalan-jalan kami. Siapa yang bersungguh-sungguh kan pada kami, mana pada agama kami, nasihat kami tunjukkan bagi mereka itu jalan-jalan kami. Jalan-jalan yang mudahlah, kan, jalan-jalan kebaikan. Kerana jalan-jalan kebaikan ni banyak, bukan sikit. Kalau sebut dah ulama tentang agama lain, kenapa tu sunat dua? Kenapa ada pelbagai-bagai ibadah baik? Kan ulama kata supaya kita ni jangan jemu beribadah. Supaya kita jangan beribadah menumpukan pada satu ibadah saja. Sebab kalau kita menumpukan satu ibadah ke, kemungkinan besar kita akan jemu, kata ulama. Jemulah satu ibadah aja. Betul tak? Boleh tu, tak ada ke ibadah lain? Ya tu. Itu sebabnya kan Islam ni kan dia ada banyak pelbagai bentuk ibadah. Sama ada ibadah badaniah ke, ibadah maliyah ke, ibadah dalam bentuk badan, ibadah kata maliyah harta, tak? Ibadah qalbiyah hati dan sebagainya. Kan sifat-sifat mazmumah kita buang, kita masukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat baik dalam diri kita. So banyaknya ibadah tu. Kan supaya kita jangan jemu terhadap hanya satu-satu ibadah saja, kata ulama. Baik, maksud ayat tadi, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka jalan kami. Maksudnya yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berbuat baik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu berserta dengan orang yang berbuat muhsin. Muhsin mana berbuat ihsan ataupun berbuat kebaikan. Muhsinin. Asal perkataan hasanah itu baik. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, waskurisma rabbik. Waskurisma rabbika wa tabattal alaihi tabtila. Watabattal alaihi ilaihi tabtila. Waskurisma rabbik, dan sebutlah dengan lidah dan hati kamu akan nama Tuhan kamu. Maksudnya terus menerus siang dan malam menyebut nama Allah, serta tumpukanlah amal ibadahmu kepadanya dengan sebulat-bulat tempuan. Mana sepenuh tempuan, fokuslah terhadap amal ibadah kita buat. Macam tadi amal ibadah kan pelbagai bentuk kan. Tapi kena, walaupun pelbagai bentuk, apa saja ibadah kita buat tu kena konsentrate lah, kena fokus lah ibadah tu. Jangan hati saja sebut baca Quran kita kan, tapi dia punya mulut sebut tapi hati tak ke mana lah, pemikiran tak mana-mana lah. Sampai England lah, sampai Jepun lah, sampai sukan sila kan, Piala Dunia lah, apa kan, FIFA lah, Piala AFC lah, macam-macam lah. Mulut baca Quran mulut baca Quran, tapi dia punya hati tak mana-mana merewang. Macam tu. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hatta ya'tiyakal yakin. Surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud bermaksud wa'bud, dan sembahlah Tuhan kamu. Asal perkataan abada. Abada mana sembah, mengabdikan diri. Wa'bud kan, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu, hatta sehingga ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepada kamu keyakinan. Apa maksud keyakinan tadi? Maksudnya mati, sehingga datang pada kamu kematian. Sebab kalau kita terjemahkan yakin tu dengan makna yakin yang biasa kan, habis tu kalau tak yakin tak perlu sembahlah gitu. Macam tu. Kita akan faham macam itulah. Sembahlah Allah Ta'ala sehingga datang pada kamu yakin.
Kalau tak ada yakin macam mana? Tak payahlah sembah. Jadi makna yakin ni bukan makna yakin yang kita faham. Kata ulama, makna yakin ni al-maut, mati. Sembahlah Allah Ta'ala sehingga datang pada kamu tu kematian yang akan menjemput. Sebenarnya dalam konteks beribadah ni, sakit ke tak sakit ke, kan tidak ada rosah, terutama solat tak ada rosah kan, wajib kita buat. Tak boleh kita sembahyang secara berdiri, kita sembahyang duduk. Tak boleh duduk, maka secara baring. Tak boleh baring dengan gerakkan mata kan, tak boleh gerakkan mata. Kaku macam tu je, mata pun kaku juga. Hati, dengan hatilah. Asalnya berdirilah. Berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Tak mampu berdiri, duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Tak boleh duduk, berbaring. Dengan pergerakan mata dia. Pada sujud tu, kalau mata dia tu, mata tu tunduklah sikit ke depan, ataupun kepala dia tu tunduklah sikit. Kan? Kalau mata pun tak gerak, hati. Dah mata kaku je kan. Dia tengok dah mampu juga kau ni. Mata kaku ni. Oh, hidup lagi. Hidup lagi rupa Ingat dah matilah, mata dah kaku je. Rupa hidup lagi. Jadi wajib juga sembahyang kan. Macam tu. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kan riayatan, melihat ataupun diperlihatkan, kan, barang siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah besar manalah tuan-tuan, besar zarah? Kecil sangat kan, halus sangat zarah ni. Kalau kita di segi bab dunia ni, kalau sebesar zarah ni tak ada nilai. Tak ada nilai, halus sangat. Macam tu. Tapi kalau emas tu mungkinlah, walaupun emas tu halus sangat. Kecil emas tu kan, bagi orang dia ada nilai. Seketul emas lagi pula. Seketul emas besar, harganya sangat tinggi kan. Ini orang kata ni bukan emas, tapi benda sebesar zarah, kecil je atom besar zarah kan, tapi ada nilai. Tapi besok dah akhirat besok akan ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tunjukkan kan amalan tadi. Macam mana besarnya tunjuk tu, wallahu alam, kita tak tahulah. Adakah sebesar zarah tu akan dikandakan dengan sebesar bukit Uhud dan sebagainya. Walaupun satu kebaikan tu sebesar zarah, kan, tak mustahil Allah Ta'ala boleh membalasnya dengan dalam satu bentuk pahala yang sebesar bukit Uhud. Tak mustahil. Walaupun dalam konteks dunia ni sebesar zarah je. Macam tu. Maknanya yarah diperlihatkan. Kalau diperlihatkan sudah tentu bendanya besar. Bendanya besar kan. Kalau setakat zarah mana-mana, kadang-kadang satu zarah pun kita tak nampak. Kita nak tengok benda satu zarah, terpaksa kalau dalam bab dunia ni, kita terpaksa menggunakan alat kan, mikroskop kan. Kalau tak ada mikroskop, kita pun tak nampak. Memang tak nampak semua masyarakat saja. Apalagi kalau tuan-tuan ni memang dah gabun-gabun. Masuk dan sekali lah, mata semua dah kuyu ke gabun-gabun ni kan, dah tak nampak ni, terpaksa pakai teropong nak tengok satu kan. Memang tak nampak lah. Okay. Jadi kalau dia kata yara, diperlihatkan, so mana tentulah benda yang besar. Mana daripada benda kecil tu akan dibesarkan. Saiz mana besar? Wallahu alam. Tak tahu kita, mungkin sebesar Uhud, sebesar kereta, sebesar rumah dan sebagainya. Kalau kita faham perkataan yara tu, diperlihatkan tu, sudah tentu boleh dilihat aja. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebelum Quran satu lagi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairu wa azamu ajra. Maksudnya, dan ingatlah apa jua kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya si Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya.
Nampak? Wa'azamu ajra. Sebesar-besar pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingatlah apa jua kebaikan. Kan hadis ni kata, apa jua kebaikan, sama ada kebaikan tu kecil ke besar ke, yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk kamu besok, sudah tentu akan mendapat balasan di sisi Allah Taala dengan balasan yang sebaik-baiknya dan pahala yang besar. Kan kata pahala sama besar. Sebenarnya kalau benda tu kecil sangat pun dalam bab dunia ni, kecil je pertolongan tu kadang kita buat. Kadang-kadang sepatah perkataan je. Kan kita bagi nasihat pada orang sepatah perkataan aja. Kalau setakat sepatah perkataan berapa sen sangatlah. Betul tak? Macam tu. Tapi pada sisi Allah Taala tetap ada nilai. Apalagi kalau amalan kita waktu besar pula. Lagi pula besar pahalanya. Dan Allah sebut Al-Quran dan last sekali, wa may yafalu min khairin ya'lam wa may yafalu min khairin fa innallaha. Al-Baqarah ayat 215. Maksudnya wa ma tafalu, apa saja yang kamu lakukan min khairin daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Taala bihi dengannya alim, maha mengetahui. Masya-Allah. Kan apa saja kamu kebaikan yang kau buat tadilah, sama macam ayat ada belakang tadi. So mana kebaikan tu pun ada besar, ada kecil, ada sederhana, ada yang sangat besar, ada yang sangat halus. Ataupun mungkin gerakan dalam hati je, walaupun gerakan dalam hati kan tetap mendapat pahala lah. Alim ni mana maha mengetahui apa saja gerakan yang ada dalam hati kita, apalagi kalau kita menzahirkan perbuatan-perbuatan kebaikan tadi. Kita belum masuk lagi hadis dalam bab ini. InsyaAllah akan datang kita akan masuk hadis yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Baik, saya buka pertanyaan, perbincangan kalau ada. Ada? Tak ada? Betul ni tak ada ni? Tak ada. Tak ada? Okey, tak ada. InsyaAllah kita tangguhkan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Amin ya yakina wasariqa mu'alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawlana qulubana binuri ma'rifataka wa ftahna al-ta'alin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashfa' wa min qabrin la yasha' wa min du'a'i la yustajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya arhamar rahimin. Allahumma lina haqqa haqqa wa zunna tima'ah wa inna batila batila wa zukna tinabah. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqqa wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qallahu minkum. Tekan finish. Finish.